Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam podcast Fikrah dan Hujah pada malam ini seperti yang dinanti-nantikan semua. Tapi sebelum kita nak meneruskan sesi perbincangan yang dinanti-nantikan ramai dengan tajuk yang panas, kerana masa kita promo hari itu, Datuk, dah puluhan, ratusan yang dah komen, ada positif, ada negatif. Tapi insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Cuma mungkin para penonton yang menonton tu agak pelik sedikit kerana kami pada malam ini tidak berlatar belakangkan kerusi Arab. Prop kami nampak berbeza. Di manakah kami berada? Ya. Pada malam ini kami bawakan khas secara langsung podcast Fikrah dan Hujah dari Kuala Lumpur. Di mana? Restoran Amber Chinese Restaurant. Bersama dengan kita pada malam ini ada pemiliknya, nanti kita akan interview. Kita ucap terima kasih kepada Encik Ismail Cui yang menaja podcast kita pada malam ini. Jadi menarik. Tajuknya hebat, hidangannya juga mantap, lokasinya juga baru. Mungkin perbincangan kita lebih daripada apa yang dijangka, insya-Allah. Datuk, tiba-tiba kita mari ke sini ni. Daripada nun jauh di utara, berada di tengah kota, di sebuah restoran yang terkemuka. Datuk selalu datang ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu datang. Selalu, dan ini antara makanan yang bagian antara yang sedap. Yang sedap, Dia bukan macam makanan Chinese food yang biasa. biasa. Ini dia mungkin nanti saudara Ismail boleh cerita. Dia Cina Utara. Cina Utara. Saudara Ismail ni pun ustaz juga sebenarnya. Dia belajar ngajar Islam tapi dia jadi businessman. Dia asal daripada China, nanti dia boleh cerita. Tapi dia mari makanan kampung dia. Dan mana bila first time masa saya datang, ingat makanan lebih kurang macam kita tahu lah. Tapi lain. Saya pernah ke Urumqi dan seumpamanya. Saya rasa makanan-makanan macam wilayah-wilayah itu ada rasa dia di sini. Okey. Alhamdulillah sedap. Jadi Datuk dah pernah rasa lah. Pernah rasa. Pernah rasa. Datuk kata sedap lah. Bagi markah sedap lah. Sedap. Alhamdulillah. Mungkin dia pun nampak lah. Nampak tak makanan kami ni? Nampak. Yang tu apa tu? Yang goreng-goreng ni? Yang goreng-goreng ni tak sagi Ismail kena bagi tahu nama dia dalam bahasa Cina. Nanti apa ni minta kita dengar daripada Ismail boleh huraikan. Roda pun mungkin pernah makan? Datuk bawa. Sunnah hasanah lah. Sunnah hasanah. Okey, jadi malam ni kita makan makanan Chinese Utara. Seperti yang Datuk sebut, makanan ni pada lidah dia sedap lah, tapi mungkin orang lain khilaf tu. Kan? Mungkin mazhab ni kita tak sedap. Kan? Jadi mungkin kita bersama, kalau penonton-penonton boleh lihat pada malam ni podcast, kita ucap terima kasih jazakallah khair kepada Ismail Cui yang menaja makanan kita dan juga tempat yang sangat selesa. Jadi kita bagi sedikit ruang kepada penaja kita untuk explain sikit tentang makanan kita dan restoran ni. 2 minit saya bagi. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Mufti, terima kasih Ustaz dan Prof Razami. Terima kasih Billy Amber sebagai Chinese Muslim Restaurant. Okay. Jadi malam ni Ismail rasa banyak gembira dan bangga sebab Datuk Ustaz Billy Amber jadi food testing dan broadcast di Amber Restaurant. Alhamdulillah. Amber Restaurant memang dia asasnya ditumpu di China, North West China, wilayah Lanzhou City. Di situ memang kawasan sejuk, kawasan Bukit-Bukau. Sana punya makanan memang lebih kurang orang Melayu punya selera. Dia memang pedas tapi ada sikit panas sebab sana memang cuaca sejuk. Kawasan Bukit-Bukau jadi orang suka panas lah. Jadi spesialis dia orang pandai buat kambing. Dia kambing macam-macam. Kambing 1 ekor panggang, kambing rus dalam, topilam, macam-macam lah. Lagi satu memang di Lanzhou very famous mi tari.
atau orang panggil Lanju Ramen. Jadi memang Lanju City dia very popular pasal ramen. Jadi semua orang cakap dia daripada Lanju. Dia pandai. Tapi memang di Kuala Lumpur, Amber memang Amber punya mi tari memang special sebab owner tu daripada Lanju, chef daripada Lanju, dia punya resepi, dia punya rempah ratus mostly daripada Lanju. Alhamdulillah. Betul-betul original lah. Yeah. Ini kena bagi tahu dia orang juga. Kat mana restoran ni? Restoran ni kat mana ni? Kalau lah ada penonton kita ni nak datang rasa ni. Okey, restoran baru ni dekat kawasan bangunan Lembaga Kedah. Just opposite KCC. Betul-betul depan KCC. Depan Lembaga KCC. Kedah Malaysia. Ada lagi satu cawangan HQ tu dekat Bangsa South, Jalan Kerinci. Okey. InsyaAllah saya jumpa Datuk Mufti sama rektor pergi Amber Bangsa South lah insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Ismail Chu di atas explanation, penjelasan tentang restoran dan juga food yang dihidangkan kepada kita malam ni. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Okey, dan kami minta izin lah nak berpodcast di sini sambil enjoy food ni, no? Okey, Ustaz. Ni kalau habis boleh order lagi? Boleh insyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Sama-sama. Okey, kita dalam poster, kita ada menampilkan tetamu jemputan. Beliau ada tapi kita reserve sekejap lah pasal nak bagi laluan ni. Jadi kita jemput lah. Al-Fadil Ustaz Khairil Anwar. Ni daripada Lancu juga. Bukan lah? Bukan daripada Malaysia. Malaysia. Okey. Beliau akan bersama dengan kita. Ustaz Khairil Anwar ni boleh cerita sikit tak? Apa sekarang ni penasihat jantung? Saya bertugas sekarang ni di Institut Jantung Negara. Jantung Negara sebagai Muslim Chaplain. Muslim Chaplain. Bukan Charlie Chaplin Muslim Chaplain. Cerita apa tu? Lebih kepada spiritual care kepada patient, spiritual care kepada staff di kaunselor agama lah. Kaunselor spiritual, tak semestinya agama. Ya, spiritual capahannya itu lebih luas. Okey, baik. Dan ada sebab kita panggil Ustaz Khairil. Nanti kita akan tanya soalan-soalan yang berhubung dengan tajuk kita pada malam ini. Datuk. Dan sebelum Ustaz mula tadi, kita kena bagi kredit jugalah Haji Ismail ni. Dia datang daripada China dan sangat fasih berbahasa Melayu. Alhamdulillah. Kita kagum masya-Allah. Dia Ya, betul. Point tu. Cuma nak tambah sikit. Yang saya selalu sebut pada kawan-kawan. Ismail ni dia adalah satu orang datang daripada negara China. Dia rakyat China. Datang ke sini belajar agama di Indonesia dulu Kuza. Dia belajar di sana. Kemudian dia dapat mengembangkan bisnes dia. Sehingga ada restoran dan ada banyak-banyak bisnes yang lain. Tapi ini adalah satu kualiti orang bangsa Cina. Yang mana mereka ni sangat bagus dalam bisnes. Tapi kalau kita ada banyak bangsa Cina yang Muslim yang bagus dalam bisnes ni, ya mungkin akan membantu menguatkan masyarakat Muslim kita dalam negara ni juga. Jadi inilah satu contoh yang patut kita support lah. Itu yang Datuk tu dia dulu bila orang bukan Islam, masa dia bukan Islam dia hebat. Lepas tu bila dia masuk jadi Muslim ni dia macam penerima zakat pula kan. Tapi ini dia Islam dia berasal, tapi maksud kualiti orang Islam banyak di China ni. Kualiti kita biasanya sebut China ni kita terbayang yang bukan Islam saja. Banyak orang Islam di China. Dan Ismail salah seorang orang Islam datang. Muslim asal lah. Islam datang sini dengan perniagaan yang bagus. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita minta seluruh penonton kita untuk support bisnes ni. Bukan saja kerana dia Muslim, tapi kerana makanan dia sedap, insya-Allah. Okey, baik. Tajuk kita malam ni, saya rasa penonton pun dah tak sabar-sabar. Ada juga saya dengar komen tu kata sejam tak cukup. Dia minta kita lajak 2 jam. Tapi dengan hidangan ni kita ingat boleh pergi kot 3-4 jam. Tapi makruh Ustaz kalau solat depan makanan ni. Depan makanan lah. Lagi podcast. Tak ada khilaf lah. Tak ada khilaf kan. Mulakan makan baru solat kan. Tapi tak apa, kita bagi rukhsah. Siapa-siapa yang dah tak tahan tu boleh sambil-sambil menjawab kan. Okey. Selalu kita dengar kan, selalu juga macam-macam
perumahan, dakwaan. Kadang-kadang bukanlah ramai sangat. Adalah satu dua pihak yang mungkin terancam, tergugat dengan apa yang berlaku. Isu tolak mazhab, tak pakai mazhab, ada mazhab sendiri. Berlaku tak di Malaysia? Atau kita sahaja yang rasa benda tu ada? Mungkin minta Datuk mulakan. Kita di gelanggang baru, Datuk. Okay. Semangat sikit. Silakan. Pertama, kita ni nak kena tahu mazhab-mazhab ni apa. Konteks yang Ustaz Mat sebut ni, kita cakap ni lah konteks mazhab fiqh. Mazhab hukum hakam syarak. Mazhab ni apa? Orang mengaji bahasa Arab, awal-awal dia pakai mengaji perkataan awal. Ustaz akan ajak. Zahaba, yazhabu. Mazhab ni daripada zahaba tu lah, pergi. Maksudnya mazhab ni adalah jalan yang dipilih ataupun jalan yang diambil. Itu. Dalam konteks kita nak bercakap ni, kita bercakap apa? Kita bercakap berhubung dengan tariqatul ijtihad ataupun tariqatul mujtahid. Dalam fi istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah, jalan para mujtahid di dalam merumuskan hukum hakam syarak yang diambil daripada Quran, sunnah, diambil ijma', qiyas dan ada waktu ijtihad yang lain. Peralatan ijtihad yang lain dalam bahasa. Okay. Itu maksudnya. Kaedah mujtahid. Jadi mujtahid ni macam mana cara dia nak faham hukum hakam syarak. Nak bagi faham orang awam ni. Kadang-kadang dia pun sebut, depa ni tak ada mazhab. Depa pun tak tahu perkataan mazhab tu apa. Mazhab makna mazhab tu apa? Maksudnya kita ada Al-Quran, ada sunnah. Kalau pada zaman Nabi, senanglah apa-apa kita tanya Nabi. Tapi bila Nabi tak ada, adanya perkara-perkara yang baru khususnya. Dan ataupun benda yang tak jelas macam mana nak dihukum. Siapa yang nak simpulkan hukuman ni? Tak bolehlah semua orang. Mesti kepada orang yang menguasai, memahami Quran dan sunnah itu. Dan siapa dia? Ulama-ulama sahabat. Daripada khulafa yang 4, daripada Abadillah, daripada Abdullah bin Abbas, Mas'ud dan ramai itu semua masuklah. Lain-lain sahabat juga yang dianggap mengetahui bagaimana wahyu itu turun. Jadi apabila mereka tak ada, anak murid mereka. Jadi tujuannya nak faham Quran dan sunnah, tapi oleh kerana ketidakmampuan untuk faham itu memerlukan kepada orang yang tolong rumuskan bagi benda-benda yang tak jelas daripada sumber asal sama. Bagi mentahqiqkan makna fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengetahui, ahli dzikr iaitu ahli yang punya ilmu pengetahuan jika kamu tak tahu. Itu asasnya. Jadi nak tanya siapa? Ada orang tanya Omar, tanya Abu Bakar, tanya Abdullah bin Abbas. Ini mazhab lah. Cara bagaimana Abdullah bin Abbas faham. Kadang-kadang tak sama macam mana Abdullah bin Umar faham. Berbeza. Omar faham. Tak sama dengan Ammar faham. Jadi berlaku begitu. Itulah mazhab. Jadi mazhab Abu Bakar. Begitu asalnya. Lama-lama mazhab tu banyak. Tapi yang stabil, yang paling besar, 4. Itu mazhabul arba'ah. 4 mazhab. Apabila orang datang, kemudian pandangan-pandangan yang diberikan, orang ikut. Ada orang ikut mazhab Syafi'i. Ada orang ikut mazhab Hanafi. Ada orang ikut mazhab Malik. Ada orang ikut mazhab Hanbali. Soalannya, bolehkah satu orang dia ikut mazhab Hanafi tapi kemudian dalam masalah lain dia ikut mazhab Syafi'i? Maksudnya dia tak terikat dengan satu mazhab. Itu bukan tolak mazhab, itu masih bermazhab. Tapi di dalam mazhab. Kalau kata nak tolak mazhab ni, dia semua 4 mazhab ni dan imam-imam selain mendapat mazhab, dia semua tak mau dengar. Dia nak buat buah dia sendiri. Pendapat dia sendiri. Pendapat sendiri yang tak ada dalam semua mazhab ni. Itu, dan dia tak mau dengar pun bagaimana mereka ini merumuskan. Tidak istimbat daripada hukum mereka, tidak juga mustakhrajat, apa yang disimpulkan. Tak ada kaedah apa pun dia tak mau. Kalau macam tu kita boleh kata orang tu tolak mazhab. Itu baru tolak mazhab. Adakah? Masalah ada. Adakah siapa-siapa boleh bagi tahu kita satu hukum yang mana tokoh-tokoh ilmuwan agama ni di Malaysia khususnya yang bagi pendapat fatwa diperlih ke apa yang tak ada mana-mana mazhab kata. Sebab tu saya kata perkataan tolak mazhab ni, tak mau pakai mazhab. Tak mau pakai mazhab ni adalah
fitnah, ataupun orang yang cakap tu dia faham mazhab tu mazhab Syafi'i saja. Lain daripada mazhab Syafi'i bukan mazhab. Itu salah faham. Semua tu mazhab. Jadi kalau orang tu tak pakai qaul ni, dia pakai qaul ni, dia masih lagi dalam daerah. Dia masih dikira bermazhab. Bermazhab. Maksudnya ada mazhab rujukannya. Bermazhab. Sebab itu orang seperti, katalah, ambil tokoh-tokoh fiqh lah. Kalau di Malaysia ni nak bagi kenal, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Pasal semua orang baca, dia orang bahasa pun terjemah apa? Al-Fiqhul Islami. Semua. Dr. Wahbah Zuhaili tulis Ar-Rukhas Asy-Syar'iyyah. Dia dalam tu dia tulis apa? Boleh tak satu orang tu hari ni dia bermazhab, dia tak terikat dengan satu mazhab, dia tukar-tukar mazhab dia. Dia kata boleh. Kerana agama telah menyatakan tanya ahli ilmu, dia tak pernah bagi tahu. Tanya ahli ilmu mazhab A saja. Dia tak kata secara jelas Dr. Wahbah Zuhaili bagi tahu. Jangan tangan Dr. Qaradawi lah, Qaradawi lagi jelas. Ambil tokoh yang semua orang Malaysia, bukan semua, sebahagian orang Malaysia ni terlalu taksub sangat. Kata yang ni yang kita nak pakai pasal dia mazhab Syafi'i, iaitu Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia ada buku dia Al-Mazhabiyah. Geng pok tak ada mazhab. Dia tulis apa tu? Dia kata yang dikatakan taksub tu apa dia? Taksub tu apabila satu orang beriltizam dengan satu mazhab, kemudian dia antara dia dengan Allah, dia tahu qaul yang dia pegang itu lemah. Menyanggahi dalil yang kuat. Dia kata. Tapi dia tetap duk pegang juga qaul tu kerana dia rasa dia mazhab tu. Itulah taksub mazhab yang dicela. Dia kata. Dia tokoh mazhab Syafi'i. Dan lagi pusingan saya akan sebut. Bagaimana dia sendiri menolak pandangan mazhab Syafi'i secara tegas. Dia menolak dan dia kata salah. Contohnya apa? Dalam buku Al-Jihad fil Islam. Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia mazhab Syafi'i, dia minta supaya hendaklah masyarakat tak berpegang pada pandangan mazhab Syafi'i dan Zahiri yang kata orang kafir itu diperangi disebabkan kekufuran. Mereka diperangi disebabkan ilahnya ialah kerana hirabah, kerana mereka memusuhi Islam. Bukan kerana kufur tu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Al-Jihad fil Islam kata apa? Kena nasihat ke orang bahawasanya jangan pegang dengan pandangan mazhab Syafi'i di dalam masalah ni. Bukan dia hina mazhab. Bukan mereka keluar mazhab. Mereka pergi pada mazhab yang lain. Itu kita nak kena jelas. Noktah ini dulu. Noktahnya, provokasi setengah pihak kata, puak yang tolak mazhab, puak yang tak mau ulama, hanya nak pakai Quran dan Sunnah. Faham terus. Ini adalah provokasi bohong dan berniat buruk. Kerana tidak ada orang macam tu. Dan sampai sekarang tak ada dibuktikan. Dia tak pernah. Cuba dia bagi tahu satu qaul yang orang sebut dalam ceramah. Yang dia kata tu bagi satu qaul yang keluar mazhab. Keluar semua mazhab. Yang tak ada langsung mana-mana mazhab. Tak ada langsung mana-mana imam kata. Bagi tahu. Tak ada. Tak ada satu. Dia hanya boleh bising. Dia tak boleh kata. Dan dia provok kepada sebagian budak-budak. Orang yang tak faham apa, mereka terpengaruh dengan perkataan seperti ini. Tertarik juga bila Datuk sebut tadi yang dikatakan taksub itu ialah tetap berpegang dengan dalil yang lemah dalam mazhab yang dia multazim. Dan dia tahu lemah. Dia tahu kata lemah. Dia tahu lemah. Kerana itu sebab mazhab dia aja. Bukan dia. Itu Dr. Buti kita. Dr. Al-Buti kita. Itu juga yang kalau kita boleh tengok kan Nawawi sebut tentang apa isu khinzir tu kan. Dia kata dalil dia lemah. Doktor Rora tambah sikit sebab orang rindu. Minggu lepas tak ada. Kan? Komen sikit pasal Doktor Rora ni antara yang dinanti-nantikan. Assalamualaikum. Muntazar. Rozaimi muntazar. Ayat tu nanti jadi isu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad, Datuk Saibul Samahah, Datuk Mufti, sahabat saya Ustaz Khairi Anwar. Berkenaan dengan isu menolak mazhab tu yang kadang-kadang kita pun bila bincang tentang isu menolak mazhab, benda ni dibincangkan sampai ke televisyen. Kita ada tengok keratan di televisyen di Malaysia ni bahas tentang isu macam mana kalau kita tolak mazhab, nak terus ambil daripada Quran dan Sunnah. Tu yang Datuk tanya tadi, siapa? Otoriti agama mana? Dalam negeri mana? Ilmuwan mana yang diiktiraf keilmuannya itu yang cuba untuk kempen masyarakat? Tak perlu pakai mazhab, tak perlu pakai ulama. Kita ambil direct pada Quran dan Sunnah. Siapa yang kata? Qaul mana yang? Mana? Siapa yang sebut begitu? Kita bimbang, benda ni hanya sekadar sembang-sembang menakut-nakutkan orang awam dan dengan tujuan untuk menghalang orang awam ataupun
memunculkan satu pandangan pada orang awam, mereka ini puak-puak ni tak nak pakai ulama, tak nak pakai mazhab, mereka ambil daripada Quran dan Sunnah. Sebab itu kalau tengok dalam fatwa-fatwa negeri Perlis, setiap daripada pandangan yang dikeluarkan itu ada rumah mazhabnya. Cuma macam Datuk sebut tadi, apabila kita berbincang tentang isu bermazhab ni kan ada kategorinya. Ada yang multazim, ada yang ghairu multazim. Multazim ni maksudnya daripada awal sehingga ke hujung dia akan berpegang dengan satu imam dia. Dia tak keluar. Kerana dia yakini inilah yang boleh menyampaikan dia kepada syurga. Kerana dia tak ada kemampuan. Tapi ada yang tidak beriltizam. Yang tidak beriltizam ni para ulama mengikut pandangan yang sahih, pandangan yang rajih. Orang awam tidak wajib beriltizam dengan satu mazhab dalam semua kehidupan dia. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Sebab kalau kita mewajibkan orang awam untuk mengikut satu mazhab dalam setiap keadaan, ia akan menyukarkan orang awam tu satu. Yang kedua, dia akan menjadikan amalan orang awam tu terbatal. Kerana cuba cek salat orang awam ni, betul ke semua ikut muktamad mazhab Syafi'i? Setengah tu dia tak tahu pun. Setengah tu kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia kata kadang-kadang buat mazhab sendiri pun. Tapi solat dia taklah batal. Cuma sebab dia tak ada kaitan dengan rukun, dia cuma kadang-kadang dalam perkara-perkara yang dianggap sebagai mustahabat, benda-benda sunat dalam solat yang ditinggalkan. Kerana tidak mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang pertama. Maksudnya ia sengaja dimomokkan seolah-olah macam benda tu ada. Dia samalah macam sebahagian daripada individu berceramah sana sini, asyik cerita pasal bahaya Wahabi, asyik cerita pasal kesesatan Wahabi. Seolah-olah macam itu satu ancaman dalam negara kita ni. Kan? 2-3 orang lah saya tengok. Tapi bila pergi ke mahkamah, bila ditanya Mufti Perlis, adakah dia Wahabi? Kan? Adakah dia itu setuju tak dia tidak mengamalkan ajaran Wahabi dan sebagainya? Dia setuju pula. Ada dia dalam mahkamah tu. Kan? Dia tak berani pula mengaku. Kenapa tidak disebutkan? Kan, Datuk? Kenapa tak disebutkan secara jelas? Sama juga macam kes ni. Bila kita sebut bahaya tak ikut mazhab, bahaya menolak mazhab. Cuba bagi tahu kat kita siapa. Sekadar yang kita tahu yang menolak mazhab ni telah pun difatwakan sebagai menyeleweng. Kita tengok ada golongan Qur'aniyun. Ini memang tak pakai mazhab. Memang tak pakai ulama. Nak tengok semayang daripada Quran. Semayang pun tidak. Yang ni kita dah fatwakan pun. Kan? Anti hadis ni. Tapi selain daripada tu siapa? Cuba sebut. Jadi sebab itu kadang-kadang kita rasa macam isu ni lebih kepada isu tomahan dan tuduhan yang tidak ada bukti. Ia lebih kepada sentimen-sentimen kerana nak menjauhkan orang-orang awam ataupun orang-orang yang tidak ada pengetahuan yang lanjut daripada satu-satu aliran ataupun satu-satu tokoh. Ini benda yang bahaya. Kerana kita telah create satu sangkaan pada orang awam benda yang tak betul. Sebab tu contoh kan bila saya kongsikan apa-apa dalam keratan-keratan video, bila saya hurai masalah ini pandangan ulama ni, pandangan mazhab ni, ada yang komen dia kata, pakai pula ulama, pakai pula mazhab. Dulu kata tak boleh. Saya tak tahu sejak daripada bila yang saya kata tak pakai ulama, tak pakai mazhab. Dia termakan fitnah. Dia termakan. Ini menunjukkan dia termakan fitnah. Sangat-sangat bahaya. Dan benda ni harus diberitahu daripada awal, di Perlis ke, di mana-mana ke, di Perak ke, di mana-mana ke, setiap daripada otoriti agamanya, tidak ada yang declare kita tak memakai mazhab. Tak terikat ia. Bahkan bukan kata Perlis je. Dalam negara kita ni, setiap orang dah merentas mazhab dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Cuma, sama ada declare ataupun tak declare je lah. Sama dia tahu ataupun dia tak tahu. Sama ada dia tahu ataupun tak tahu je lah. Sebab itu kadang-kadang ada seorang hamba Allah ni, dia perempuan lah. Duk kata, duk mengata kat saya lah. Dia kata seolah-olah macam dia ni menghina Imam Syafi'i dan sebagainya. Tu orang tanya dia soalan. Hang ni perempuan, pasal apa tak pakai niqab? Mazhab Syafi'i muktamad kena pakai, kena tutup semua. Wajib. Wajib tutup. Kenapa kau tak pakai? Mungkin dia tersentak lah. Maksudnya dia pun dah lompat pergi mazhab lain. Ataupun dia pun tak tahu mazhab Syafi'i tu apa dia. Dia duk sebut, orang duk sebut mazhab Syafi'i, dia sebut kata dia mazhab Syafi'i. Di mana mazhab Syafi'i dia ambil, dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Jadi ini benda yang sangat. Cuma nak sebut sikit lah, sebut masa niqab ni tadi sebelum Ustaz KA cakap ni.
Tapi kalau nak tengok pandangan niqab ni orang kata purdah pakai purdah. Sebab lagi dia berkeliru pula kan. Niqab mana pula kata. Purdah yang tutup muka tu. Purdah ni dalam mazhab Syafi'i qaul mu'tamad wajib, mazhab Hanbali juga wajib. Dalam mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah dia tak wajib kan, tapi dia kata mustahab. Dah kita bukan nak tapi ada tak pandangan yang keluar daripada empat mazhab ni? Ada. Pandangan sendiri ada. Siapa dia punya pandangan? Ni dia orang ni jangan sensitif tapi betul dia boleh tengok sendiri. Iaitu pandangan Dr. Ali Jumaah yang mereka duk panggil Mari Malaysia ni. Dia menyatakan niqab laisa minasy syariah. Niqab bukan daripada syariat. Adat yang bukan daripada syariat. Itu pandangan Dr. Ali Jumaah. Niqab tutup muka tu. Niqab purdah tu bukan daripada syariat. Bukan daripada syariat, bukan daripada Islam lah. Maksud dia tak ada kaitan. Dia kata ni adat saja, tidak ada kaitan Islam. Ada Arab. Itu pandangan dia tu empat-empat mazhab tak ada. Empat-empat mazhab sama ada kata sunat ataupun kata wajib. Tapi tak ada lah pula bila dia datang Malaysia kata ni orang yang tolak mazhab. Bahkan mereka bawa inilah tokoh mazhab. Itu saya rasa sebab apa? Sebab yang duk cakap tu mereka pun tak faham sangat tentang apa yang menjadi konten mazhab itu sendiri. Mungkin macam Datuk sebut awal-awal tadi lah. Dia faham mazhab Syafi'i, dia pun reti mazhab Syafi'i. Bila dia dengar pandangan lain, dia kata yang tu tak ada mazhab lah. Sedangkan itu mazhab. Dia tanya pasal awak mazhab Syafi'i, Syafi'i lah. Apa bukti awak mazhab Syafi'i? Syafi'i lah. Dia tak tahu. Dia tak pernah baca Al-Um ke, dia tak pernah baca cara Ijtihad Ar-Risalah, Nihayatul Minhaj ke, dia tak pernah baca apa. Dia tak pernah baca semua tu. Ustaz KA dah mazhab? Alhamdulillah. Mazhab sendiri ke? Mazhab sendiri ke? Maksudnya kita tak pernah ni jemput lagi, kita nak tengok mazhab dia. Okey. Boleh boleh? Boleh sikit. Apa komen? Sila komen dengan jujur dan bermazhab. Mazhab saya? Ya. Kita oleh kerana dah duduk dalam Malaysia ni secara umumnya adalah kita terdidik dan mengaji dalam mazhab Syafi'i. Dan itu adalah nature bagi setiap orang yang duduk dalam negara yang berlainan, tempat dia dilahirkan dan tempat dia dibesarkan, maka pasti akan dia pelajari mazhab setempat. Dan itulah kalau sekiranya disebutkan tadi, hatta Syekh Al-Albani rahimahullah, apabila ditanya kepada dia bagaimana cara nak belajar fiqh, ini yang konon Al-Albani ni Allah mazhabiyah ni yang dikatakan macam tak ada mazhab ni, tapi Syekh Al-Albani sendiri apabila ditanya bagaimana cara nak mempelajari fiqh, jawapan Syekh Al-Albani adalah belajar fiqh setempat itu dulu. Step pertama adalah mempelajari fiqh setempat. So kalau kita di Malaysia, maka mazhab kita adalah Syafi'i, maka kita adalah mempelajari fiqh Syafi'i. Jika sekiranya dia dilahirkan di Saudi, maka dia mempelajari Hanbali. Jadi itu adalah mazhab setiap kita lah. Bahkan macam Dr. Rozami sebut tadi, kalau nak betul-betul lah, orang awam ni nak mazhab apa sebenarnya kan? Orang awam ni tak ada mazhab. Kalau kita belajar usul fiqh kan, semua kita usul beritahu kan. Bahasanya mazhab awam, mazhab mufti dia lah. So kalau kita duk peralih mazhab kita, mazhab lagi boleh. Lagi sensitif lah. Mazhab mufti. Maksud dalam konteks tu, maksud orang awam mengikut fatwa guru yang dia belajar fiqh. Yang dia tanyakan. Mufti tu masuk guru. Walaupun saya kuat mazhab Syafi'i, sebenarnya dia tak kuat mazhab Syafi'i. Dia tak tahu. Betul. So bagaimana kita nak mendakwa kita mazhab Syafi'i? Sedangkan apa maksud mazhab yang bila kita sebut tadi, apa maksud mazhab? So mazhab ni tak lari daripada dua perkara kalau kita sebut bahawasanya mazhab adalah usul mazhab itu sendiri. Maksudnya orang itu bermazhab Syafi'i, maksudnya mengikut usul mazhab Syafi'i. Apa benda usul mazhab Syafi'i? Apa dia usul tu? Adalah bagaimana Al-Imam Syafi'i menggunakan dalil-dalil syarak di sisi dia dan bagaimana cara istimbat di sisi dia. Jadi kalau kita tengok mazhab-mazhab ni, mazhab banyak. Tinggal yang empat ni yang masyhur kerana banyak anak murid yang menulis dan menyebarkan. Bahkan Al-Imam mazhab Zahiri juga adalah dikira mazhab yang kelima yang masih lagi tersebar pada waktu kini kerana adanya Al-Muhalla. Bahkan lebih masyhur disandarkan kepada Al-Imam Ibn Hazm daripada Abu Daud Al-Zahiri. So sebenarnya kalau kita melihat bahasanya siapa yang kata boleh keluar daripada mazhab ataupun tak ikut mazhab,
ini khata'un, suatu kesalahan yang Bahkan dia pun tak mampu keluar. dia pun tak boleh nak keluar. Pasal semua kau yang dia kata tu memang ada tuan dah. Ada tuan dah semua. So hak ni kata Al-Imam Az-Zarkashi, mungkin yang terakhir permulaan Al-Imam Az-Zarkashi menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah dia, menjadikan hukum hakam syariat ni tidak semuanya qat'iyah. Supaya dan bila tidak qat'iyah maksudnya banyaknya zanniyah. Li'alla yanhasiru fi mazhabin wahid. Supaya kebenaran ataupun pandang itu tidak hanya terkongkong pada satu mazhab saja. Itu yang Imam Zarkashi menyebutkan. So kata kalau kita mempelajari mazhab, sebenarnya itulah nature kita dan tidak ada siapa bendakwa dia boleh keluar daripada mana-mana mazhab. Keluar ni maksud tak pakai mazhab langsung. Tak pakai mazhab. Hatta yang kata saya tidak bermazhab Syafi'i. Kata Imam Syaukani, tadi dia kata dia tak ikut mazhab Syafi'i, tak ikut Ahmad bin Hanbal, tapi dia sebut Al-Imam Syaukani. Apa maksudnya? Masih still dalam kerangka mengikut orang. Wallahualam. Okey Datuk, terus terang lah. Dah panas, dah macam-macam komen ni. Saya tu yang nak cakap tu lah ni kan. Terus terang lah. Dah ramai, dah lama sangat duk tanya ni. Paling dahsyat, yang paling kerap dan saya tahu semua duk komen ni nak tanya ni lah. Pelih ni tak pakai mazhab, tak ada mazhab, tolak mazhab. Selalu pelih lah. Pelih ni mereka bukan mazhab Syafi'i. Mereka ni mazhab Kediri, mazhab pandai. Mufti mereka tu semua buat pandai Kediri lah, patua ikut dia lah. Jawab sikit tu supaya kita boleh satu Malaysia boleh dengar terus langsung ni dah berpuluh tahun dah ni. Sampai tukar kerajaan tak habis-habis lagi isu pelih tolak mazhab ni. Yang pertama sebelum kita jawab tu, macam anda sebut tadi, kita kena minta kepada anak murid mereka ni yang terpercaya dengan mereka ni supaya pergi tanya Tok Guru, boleh tak bagi satu contoh fatwa mereka, pendapat mereka yang tidak ada apa-apa mazhab. Fatwa pelih lah. Fatwa pelih ke, ataupun fatwa ana ke, ataupun Dr. Ruzaimi ke, ataupun ahli yang tak ada mana mazhab pun kata. Mazhab selain daripada mazhab yang empat tu, tadi Al-Zahiri juga adalah mazhab. Dan juga kita ada Al-Auza'i, kita ada banyak Al-Sawri, sebagai mazhab yang hilang, sebagai mazhab yang tidak ada. Tapi ini dalam daerah mazhab, terutama mazhab yang empat. Jadi kita baca sikit boleh? Apa keputusan kita? Jawatan Kuasa Fatwa Perlis bersidang pada kali yang ke-59 dulu ni. Apa dia keputusan fatwa dia? Pegangan dan pendirian Perlis mengenai mazhab-mazhab fiqh. Tak mau baca semua, baca sikit untuk ni. Satu, dia kata jawatan kuasa dalam mentarjih, yakni menilai dan memilih pandangan-pandangan hukum tidak terikat dengan hanya satu mazhab fiqh, sebaliknya membahas dan mentarjihkannya, menilai dan memilih pandangan-pandangan fiqh yang ada di dalam empat mazhab utama atau selain daripadanya dalam ahli sunnah wal jamaah jika ada keperluan untuk buat demikian. Empat mazhab utama atau mazhab-mazhab lain. Mazhab Tabari ke, mazhab Zahiri ke, kalau tak ada, tak boleh. Kita mau apa pun kena ada rumah mazhab. Kedua, bagi hukum hakam yang telah ada dalam mazhab-mazhab muktabar yang tidak berkait dengan faktor perubahan, jawatan kuasa akan memastikan pandangan yang dikeluarkan telah didahului oleh mana-mana mujtahid muktabar yang terdahulu. Ada sandaran. Maksudnya bagi benda-benda yang memang dulu dah keluar fatwa dah, bukan benda-benda moden. Kita tak akan keluarkan pandangan yang tak ada tokoh-tokoh mujtahid kata sebelum daripada ni. Artinya kalau siapa kata ada, dia boleh proof lah. Mari. Yang ketiga, ada banyak tapi saya nak sebut yang empat lah. Bagi isu-isu baru yang tiada fatwa dari mujtahid yang terdahulu. Isu baru banyak lah. Apa ni hospital, inhaler, sedut tu, macam-macam lagi lah kan yang dulu. Okay. Jawatan kuasa akan melihat kaedah dan hujah yang diguna pakai dalam ijtihad para mujtahid dan membandingkannya dengan isu berkaitan. Nak tengok ulama dulu kata apa, mujtahid dulu kata apa. Kemudian walaupun tak ada, tapi benda apa yang dekat-dekat nak macam tu supaya kita dapat kiaskan ataupun kita dapat rapatkan atau kita dapat istikhrajkan dia kan. Dalam isu semasa seperti itu, ini keputusan fatwa semasa di pelbagai peringkat juga akan diambil perhatian. Kita semak fatwa di Jordan kata apa, fatwa di Mesir kata apa, fatwa di ni, baru kita nak keluarkan pandangan. Okey, yang keempat, yang ni mungkin orang tanya. Bagi pengamalan ibadah di Perlis, jawatan kuasa fatwa banyak mentarjih, menilai dan memilih apa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau kata tu bismillah pelan, Hambali. Kunut tak ada, Hambali.
juga apa nama? Hanafi. Kan? Kan? Tak. Maksud ada mazhab? Ada mazhab. Tiada fatwa dalam hal ehwal ibadat dalam negeri Perlis yang terkeluar daripada qaul imam-imam mazhab atau para mujtahid yang diiktiraf umat. Secara umumnya jawatankuasa akur dengan semua khilaf yang muktabar. Semua khilaf dalam mazhab ni akur dalam ibadah, tetapi memilih qaul yang ditarjihkan, yang dinilai dan dipilih untuk menjadi amalan rasmi. Artinya itu documented, written document yang officially, yang official. Jadi daripada yang kaki duk pergi ceramah, duk buat fitnah tu, bila kita panggil dia tak mau nak mai. Tapi dia cakap dalam kuliah dah, tapi kita panggil dia mai, dia tak mau mai, kan? Sebab tu dia nak mai pun tak ada bukti. Sebab tu kita kata kalau dia mau dapat datangkan apa-apa hujah, siapa dia yang bagi pendapat fiqh yang ambil tauhid Al-Quran dan hadis yang tak ada mana-mana imam kata. Isu kunut ke isu imam ni masuk bukan imam kampung dia. Imam ni ialah imam mujtahid kata. Dia tolong bawa mai. Dia bawa kalam Perlis ke apa, dia tolong bawa mari. Ini hujah besar untuk dipukul kita. Kita akan surrender semua. Kita kata memang kami salah. Hampa semua betul. Tapi kalau tak boleh bawa mari, katanya hang sembang derah lah. Tapi tak ada bukti. Orang tak. Sembang derah. Jadi, okey, Dr. Rora, bab sembang derah ni. Kan? Sikitlah nak tanya. Kalau orang yang bermuamalah atau berinteraksi dengan buku-buku fiqh, dia akan biasa dengan membaca nukilan-nukilan para ulama yang kata pandangan mazhab itu lemah. Bahkan ada di kalangan ulama yang kata pandangan ulama itu salah, kan? Dari sudut dalilnya dan sebagainya. Tapi dia duk buat terkejut, tergempak. Kan? Dia duk buat jadi kalut, dia buat jadi ranjau semacam. Dia duk kata, ni yang pandai lebih pada mazhab ni. Kan? Bila sebut pandangan ni tak tepat, pandangan ni tak ni kan. Macam mana? Bila kita tak pilih satu kaul ni, kita pilih ke kaul lain, adakah biadab dan sebagainya? Jawab sikit. Duk jawab dah. Tapi kita bagi jawab lagi lah. Yalah, dalam semenjak 2 menjak ni memang agak berat jugalah, bukanlah berat, kata kuat jugalah tekanan dan serangan yang berlaku. Tapi bukan tekanan, serangan. Tekanan tu insya-Allah okey. Makan still okey, alhamdulillah still. Tekanan kita tak makan ni. Tapi serangan tu berlaku. Cuma isu yang dia pemain tu sebenarnya adalah isu yang sebenarnya tak ada isu pun. Tak ada isu pun. Siapa-siapa yang menghadiri kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah fiqh yang membahaskan tentang perbezaan pandangan, di hujung tu nanti memang pengajar akan sebut. Bahkan kalau belajar universiti pun, guru-guru kita akan sebut. Kadang-kadang dia akan sebut perkataan rajih dan marjuh. Kadang-kadang disebut perkataan qawi wa dhaif. Rajih dan marjuh ni tepat dan tak tepat. Kadang-kadang disebut perkataan qawi, perkataan kuat dan pendapat yang lemah. Usah kata baca kitab-kitab yang baru. Kalau kita baca TCDC pun sama. Memang ada rajih dan marjuh ni. Cuma mungkin yang buat terkejut tu, ustaz-ustaz yang mungkin mereka jarang membaca kot. Kan mereka banyak bermimpi agaknya. Jadi sebab itu mereka tak jumpa perkataan-perkataan tu. Bahkan ada jugalah sebahagian punyalah nak entam kan. Punyalah nak entam. Kalau boleh dapat seorang sikit aku luku siroran kau kan. Bawalah pak istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i, al-azhar, al-mashhur, al-asah, itu penilaian nukilan-nukilan dalam mazhab. Apabila kita bandingkan pandangan-pandangan yang berbeza, kita tak boleh lari untuk berbahas tentang mana pandangan yang lebih kuat dan mana pandangan yang kurang kuat, ataupun mana pandangan yang tepat dan mana pandangan yang tidak tepat. Kerana dua-dua pandangan, dua-dua mazhab ataupun tiga, apabila berbeza, mereka bercanggah. Kita tak boleh kata ketiga-tiganya betul pada saya. Sebab itu Imam Syafi'i pun sebut. Dia kata apa? Ra'yi sawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus sawab. Atau kama qala. Imam Syafi'i pun sebut, dia kata pandangan aku ni betul pada aku dan boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah pada aku dan boleh jadi betul juga. Kerana kita bergantung dengan penilaian dan kemampuan kita. Mungkin ditanya pula, habis tu kau tak terima pandangan Imam Syafi'i, kau kata pandangan Imam Syafi'i tak tepat, kau hebat sangat ke? Kita pun boleh tanya dia soalan tu bila dia pilih pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang kau tak pilih pandangan ni, kau tak ada tiga mazhab ni. Kau pandai pada Imam Ahmad. Kau pandai pada Imam Ahmad. Kau pandai pada Imam Malik. Kau pandai pada Imam Malik. Pandai pada Hanifah. Contohnya macam bismillah kuat. Kebanyakan negeri dalam Malaysia baca bismillah kuat. Mazhab boleh guna bismillah slow. Cuba tanya mazhab mana yang pakai bismillah kuat dan mazhab mana yang pakai bismillah slow. Saya boleh kata
Kebanyakan mazhab menggunakan bismillah slow. Hanya minoriti yang pakai bismillah kuat. Jadi adakah kita nak kata, kita boleh tanya kat dia soalan yang sama, tapi kita tak mau tanya lah kerana benda tu tak cerdik. Takkan nak jadi awak pandai lagi 3 Awak orang. pandai lagi daripada majoriti ulama kan sampai tak nak pakai bismillah pelan ni. Kita tak tanyalah soalan tu kerana kita tahu dalam masalah fiqh, dalam masalah khilaf, apabila seseorang telah meneliti, telah membaca dan buat penilaian, itu pandangan dia dan penilaian dia berdasarkan kemampuan dia. Bila saya yang taklah berapa pandai sangat ni, mengajar, baca sikit, saya buat keputusan, saya memilih pandangan ni kerana kekuatan hujahnya pada saya. Dia pergi tanya kita pula, hang siapa? Hang belajar kat mana? Janganlah fikir pasal saya, you fikir pasal you. Sudahlah, you tak setuju dengan saya, you buatlah penilaian you sendiri. Kan? Lepas tu ada juga yang tak jadi. Dia tak ada cerita lain. Cerita pasal bid'ah, cerita pasal kunut. Cerita pasal bid'ah, cerita pasal kunut. Kadang-kadang dia tengok video kita yang viral 2-3 kerat je. Betul. Saya punya kuliah ni seminggu 5 hari. Tak ada cerita pasal bid'ah melainkan hanya tak sampai 1% pun. Tak cerita pasal kunut subuh melainkan hanya 1%. Bila sampai bab tu ataupun bila ada orang tanya. Dia tengok 2-3 kerat, lepas tu dia terus buat kesimpulan. Ini yang Datuk Mufti duk sebut 2-3 kali dalam kuliah kita tu. Dia sebut apa? Kalau durian tak boleh pakai, mangkak. Kata orang Perak kata mangkuk. Jenis tak boleh pakai, tak ada manfaat. Yang sukar untuk memahami apabila kebencian dah ada dalam diri. Kita kok mana pun, kita akan berdepan dengan penilaian. Bila kita hidup dalam dunia ni, apabila kita nak berurus niaga dengan online, kita nak pakai mazhab mana? Kan? Kita pakai mazhab Hanbali, membenarkan jual beli tanpa menyebut ijab kabul secara lafaz. Kita pakai mazhab Hanbali. Kenapa tak pakai mazhab Syafi'i? Jauh di sudut hati kita, kita akan jawab apa? Dah tentulah mazhab Syafi'i. Tak tepat, kurang tepatlah masalah tu. Tapi kita tak sebutlah. Cuma kalau kita buat benda yang sama, kenapa kita nak pergi kecam orang apabila dia menyebutkan benda tu? Bahkan saya sebut perkataan tak tepat tu, dikatakan kurang beradab dan sebagainya. Tolong bagi tahu saya apa perkataan yang lebih beradab. Saya tak kata pandangan tu batil, saya tak kata pandangan tu sesat, saya tak kata pandangan ni merepek. Saya kata pandangan ini tak tepat. Pandangan ini dengan penilaian. Saya kata pandangan ulama lain ataupun mazhab lain lebih tepat. Saya tak tahu perkataan apa yang nak digunakan. Kan? Al-Imam Nawawi umpamanya dalam kitab Al-Majmu', apabila dia menilai pandangan-pandangan mazhab yang berbeza, ada juga disebutkan pandangan inilah pandangan yang sahih. Maksudnya pandangan yang lain yang bercanggah dengan pandangan yang dipilih tu tak sahih lah. Tak tepat lah. Lemah lah. Kenapa Imam Nawawi tak dikecam? Ketika mana saya bawakan pandangan Imam Tabari pun mengatakan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ini salah. Tak betul. Nak membuktikan yang saya juga mengikuti. Ada sandaran. Dia kata apa? Hang level Imam Tabari ke? Saya jadi pening. Saya nukil nak kena satu level pula sekarang ni. Dia nukil tak apa. Dia nukil pada siapa-siapa pun boleh. Ini yang kadang-kadang kita kata, kok mana pun betul lah kata pepatah, redha nas ghayatul la tudrak. Redha manusia ni satu matlamat yang tidak akan dapat kita capai selama-lamanya. Jadi kita buat kerja kita, kita teruskan mengajar, insya-Allah satu ketika orang akan mula faham. Itu orang panggil apa? Arab kata apa? Kambing sekali wa intar. Apa? Ghanam wa intar. Kambing sekalipun dia terbang. Cerita tak? Satu orang tengok daripada jauh. Burung ke kambing? Seorang kata burung. Seorang kata kambing. Pergi dekat, dia terbang. Tentulah burung. Tentu burung tapi dia tak mau. Kambing tapi jenis terbang. Masa dia ada buat keputusan. Dia ada buat keputusan. Kalau nak kira macam tadi. Kalau nak kira, ni, zakat pendapatan yang diterima oleh semua negeri ni. Bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Perbankan yang mereka terlibat banyak. Bukan mazhab Syafi'i. Yang boleh dengar lagu negaraku, lagu apa, atau sokan lagu negaraku, yang dia buka radio. Dengan muzik tu menyanggahi banyak mazhab. Mazhab yang 4. Dia tak keluar mazhab. Tapi sebahagian Datuk yang bercakap tentang isu tak nak kena pegang satu mazhab dan sebagainya ni, sebahagian mereka dalam bidang muamalat, sebahagian mereka menjadi penasihat perbankan Islam. Masa dia orang bekerja, bagi nasihat pada bank-bank, boleh pula rentan mazhab. Keluar mazhab. Dia kata yang ni bab muamalat, kita bincang bab ibadat. Bukan ke dalam bab ibadat sepatutnya mabniyatun 'alal musamahah. Huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah dalam bab ibadat ni, Allah Taala itu Ghaffar, Allah Taala itu Rahim. Dibina ibadat itu di atas toleransi. Allah Taala itu bersifat rahmah.
Tapi dalam bab muamalat sepatutnya musyahah. Dalam bab muamalat ni dibina di atas apa yang kita panggil sebagai manusia punya hak ni. Orang manusia kan lebih ketat. Lebih ketat lah patutnya daripada nak lompat-lompat mazhab ni. Tapi dalam bab muamalat begitu luas. Boleh lompat ke mana pun. Dia masalah tang aku, tang hang tak ada. Itu masalah. Dia sebenarnya kadang-kadang dia hasutan. Hasutan ni daripada setengah pihak. Lepas tu yang mendengar tu dia orang tak ada background apa. Yang mendengar hasutan ni dia tak peduli apa, dia memang nak kata. Tu ada orang tu cerita apa? Cerita satu orang seekor serigala tengok anak kambing minum air. Dia kata aku nak makan kau sebab apa? Apa dosa aku? Kata. Sebab kau telah cemarkan air ini pada tahun lepas. Dia kata tahun lepas aku tak lahir lagi. Dia kata, kalau macam tu bapak hang cemarkan. Artinya apa pun aku nak kata. So dia orang ni tak guna berhujah nama kata, tapi tujuan kita perbincangan malam ni ialah supaya memberikan education kepada orang yang mempunyai nilai itu yang mahu nak faham. Itu tujuan fikrah dan hujah ni, kita nak jawab dan kita nak bagi pencerahan. Satu supaya dapat kita didik masyarakat supaya bila dia dengar sesuatu ni dia jangan mudah. Kita di Malaysia ni macam-macam sekarang ni kan. Mudah sangat orang kata orang Malaysia ni mudah kena scam. Kan? Ni baru cerita, nanti kita cerita pasal apa. Mengaku keluar dari pakat bagi duit pun tak sangka. Dan alhamdulillah malam ni kita tidak dihidangkan oleh udang. Jadi kita tak payah kopek udang. Okey. Jadi Ustaz Khairil Anwar dah dengar tadi ni kan. Isu yang paling kita nak dapat pencerahan. Setengah orang dia tak boleh beza antara mengikut mazhab kan dengan taksub mazhab. Kadang-kadang kita macam Ustaz sebut tadi, ada macam Ustaz dalam perubatan pun mungkin ada yang keluar mazhab. Dan tadi contoh bank pun keluar mazhab, zakat pendapatan keluar mazhab. Keluar tu maksudnya memilih pandangan-pandangan lain lah kan. Keluar daripada mazhab Syafi'i. Keluar daripada masuk mazhab lain. Lepas tu dia bertanya pula, Datuk katanya bila masuk. Boleh jawab so, sikit. Kalau disebutkan tadi beberapa contoh dalam bab muamalat, boleh pula kita memilih banyak pandangan. Kalau kita tengok dalam bab kesihatan pula ni, ustaz-ustaz yang mengajar kat hospital, kat masjid ni, wajib sembahyang walau dalam apa jua keadaan. Ustaz, saya masuk hospital, masuk dalam ward. Saya tak larat lah nak wuduk tu susah dan sebagainya. Boleh tak saya qada? No. Dia kata, tak boleh. Wajib sembahyang dalam apa juga dah. Tapi ustaz tu masuk ward. Ustaz yang patua tu. So bila ustaz tu masuk ward, dia tak sembahyang. Bila kita tanya dia, orang berpengalaman cakap dia. Kenapa tak solat kan? Dia kata, nanti qada lah. Sekarang kita nak tahu ni, mazhab mana yang kata sembahyang ni ada cuti. Malaikat orang perempuan saja ada cuti. Orang perempuan dia ada cuti sebulan sekali. Tapi orang lain wajib sembahyang dalam apa juga dah. Sampai ke tahap nak gedik-gedik mata kan. Sembahyang gedik-gedik mata pun kena. Kalau mata pun tak boleh gedik-gedik, sembahyang dah hati. Tetap kena sembahyang. Tapi dalam bab perubatan, dia boleh. Kita dalam bab perubatan lagi, ubat cair darah, semua ada babi. Lagi kita masuk hospital, lagi nak buat operation jantung kan. So bila kita operation jantung tu, semua mesin, hadlang mesin yang menggantikan jantung tu, darah keluar. Bila dia keluar daripada badan kita, kita semua tahu dalam sains pun kita belajar, darah kita akan membeku. Macam mana tak nak bagi darah tu membeku, maka kena pakai heparin. So heparin dalamnya ada unsur babi. Ada unsur babi lah. So pakai je lah kan. Pakai je lah. Dalam bab-bab macam tu, sebenarnya tak ada khilaf di kalangan mazhab pun kalau bab darurat dan sebagainya. Masa dia nak mati, dia tak fikir mazhab kot. Dalam mati dia tak fikir mazhab. So dia fikir apa yang dia rasa boleh, selamat nak buat lah. So dalam masalah macam kita sebut tadi mazhab, ta'assub itulah yang ditentang oleh para alim ulama kita. Tak ada ulama yang kata boleh. Tak ada, maksudnya tak ada siapa yang membahaskan ataupun tak ada siapa kita dengar kalam ulama yang kata kita keluar mazhab. Tak ada. Sebab apa? Kerana benda tu tak berlaku. Tapi yang ulama bahas adalah ta'assubil mazhab. Ta'assub mazhab, bid'ah, ta'assubil mazhab kan. Bid'ah. Ta'assub mazhab tu adalah bid'ah kan. Kenapa ta'assub? Sebab
dia, kenapa dia taksub? Sebab dia jahil. Tak tahu tentang kerangka. So kadang-kadang ada orang pula ambil pendirian bahawasanya takkanlah mazhab Syafi'i salah. Dia ulama kan. Dan satu pihak lagi mungkin dia kata tak boleh ni berdosa, habis semua mujtahid berdosa. Ini keadaan ini tak lari daripada dua keadaan lah. Salah satunya kerana jahil tentang kadar ulama tu. Maksudnya dia tak kenal kedudukan ulama tu. Yang kedua, jahil tentang syariat Islam. So itulah dua keadaan yang menyebabkan dia jadi macam tu. Maka ta'assub mazhab adalah macam disebutkan tadi, kita memilih pandangan walaupun kita tahu pandangan itu bercanggah dengan Quran, dengan sunnah, jelas bercanggah dengan Quran, sunnah yang jelas, kita tetap mengambil pandangan itu. Dan ta'assub juga sehingga mencerca mazhab lain. Kita tak sedar kadang-kadang kita kata kita ni mazhab Syafi'i. Tapi bila kadang-kadang kita mengulas dalam kuliah tu, bila kita kata ni sesat. Sebenarnya kita bukan menyesatkan Mufti Pelik. Kita bukan menyesatkan ahli majlis fatwa Pelik. Kita menyesatkan ulama mazhab lain. So kita kata mazhab Syafi'i kata gini-gini. Siapa yang selain daripada itu sesat, maka dia telah menyesatkan Imam Malik. Maka dia telah menyesatkan Abu Hanifah. Maka dia telah menyesatkan Ahmad bin Hanbal tanpa dia sedari. Tanpa dia sedari. Sebab nafsu, hawan. Kerana mengikut nafsu, syahwat. Kerana tak suka dengan satu pihak, maka dia pun buat demikian. Sebab tu kalau kita tengok dalam pembelajaran mazhab ni, ulama bahagikan kita belajar mazhab ni, ada bahagian pertama sekali ta'liq. Itu belajar komen ataupun melihat komen para ulama. Naik kepada satu peringkat lagi, tahqiq. Tahqiq maksudnya kita belajar mazhab dengan dalil-dalilnya. Ada lagi peringkat yang tertinggi, tadqiq, mendalaminya. Mendalami itu apa dia? Mendalami itu sehingga kita mengetahui hatta khilaf dalam mazhab. Dalam mazhab itu sendiri. Mazhab Syafi'i ada khilaf. Bukannya mazhab itu maksudnya satu qaul. Tak. Mazhab boleh jadi 2-3 qaul dalam mazhab yang sama. Tapi oleh kerana jahil, maka kita mendakwa bahawasanya ini keluar daripada mazhab Syafi'i. Sedangkan itu juga qaul. Seperti yang sebut tadi Al-Imam Nawawi, tak perlu sama babi dan sebagainya. Itu pandangan walaupun dia pada mazhab Syafi'i. So itu biasa di kalangan para ulama. So sehingga para ulama menyatakan qaul yang masyhur, la yashummu raihatal fiqh, tidak kan cium bau fiqh itu man lam ya'rifil khilaf. Siapa yang tak tahu khilaf ulama. So siapa yang tak tahu khilaf ulama, dia tak akan bau fiqh tu. So fiqh itulah dia. Dan bila kita tahu ada kepelbagaian dan pandangan, itulah kelazatan fiqh sebenarnya. Tapi itu tak dirasai oleh orang yang taksub. Tak dirasai oleh orang yang jahil, terhadap mazhab jumud, yang tidak berkembang dalam pemikiran dia. So sebenarnya dia tak belajar mazhab sebenarnya. Dia tu sendiri tidak mempelajari mazhab. Mazhab Syafi'i, hatta mazhab dia pun dia dengar ulasan orang bagi kuliah ya. Dia dengar ulasan ustaz tu bagi kuliah dan sebagainya. Syafi'i. So Syafi'i dia dalam kunut, zikir dan sebagainya. Keluar sikit daripada pintu masjid, sebenarnya semua dah kita dah cacah merba dah. Dah ikut mazhab ni. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz K menyebut bahawa kalau dia kadang-kadang dia nak tembak Dr. Zaimi, dia tertembak At-Tabari rahimahullah, Imam At-Tabari. Dia tak tahu. Tapi Datuk, bila kita sebut nama 4 imam tadi, kita tahu Al-Imam Malik guru kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i mengaji dengan anak murid Abu Hanifah kan, Muhammad Hasan Syaibani, Qadhi Abu Yusuf. Artinya ada keharmonian, ada ikatan itu. Tapi mai kat kita ni seolah-olah kalau aku mazhab Syafi'i aku tak bermusuh dengan mazhab. Ya, betul. Inilah yang bahana pentaksub tadi. Dia melihat mazhab-mazhab ni bukan saja tidak ada hubungan, bahkan dia melihat sebagai musuh. Siapa ikut mazhab ni, dia terkeluar daripada dia terkeluar daripada jalan yang benar. Kita nak tanya dia, hak masuk syurga ni mazhab satu mazhab dia kan? Kan semua mazhab-mazhab ni ialah mazhab yang diterima oleh umat sebagai diterima oleh umat untuk dijadikan amalan. Walaupun ada secara perinciannya mungkin ada perkara-perkara yang mungkin kita tak amalkan.
satu orang tak terima pandangan itu umpamanya. Umpamanya tadi dalam mazhab Malik, dia memakruhkan kita bismillah bila kita salat, ketika membaca Fatihah, makruh. Kan? Umpamanya. Tapi pun begitu, Imam Syafi'i tak pernah kata Imam Malik tu guru dia semayang dia batal. Imam Malik tu sebanyak, dia tak kata. Tu guru dia. Bahkan ada riwayat hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad daripada Imam Ahmad, mengambil hadis itu daripada Imam Syafi'i, mengambil hadis itu daripada Imam Malik. Imam Malik mengambil hadis itu daripada Ibn Syihab Az-Zuhri. Ibn Syihab mengambil daripada Abdul Rahman bin Ka'ab. Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik mengambilnya daripada Nabi SAW. 3 imam dalam satu sanad. Nasamatul mu'minin ta'irun ya'luqu fi syajaratil jannah. Ruh orang mukmin yang bergantung di pokok di syurga. Itu hadis tu 3 imam duduk dalam satu sanad. Menunjukkan bagaimana hubungan. Sebab tu an-nasu fil fiqh yal ala Abi Hanifah, kata Imam Syafi'i. Manusia dalam fiqh itu, mereka itu adalah berhutang budi kepada Abu Hanifah. Dengar komen Imam Malik kepada komen Imam Syafi'i kepada mazhab kepada Imam Malik. Dia tak kata Imam Malik yang tak sah. Dan komen kepada Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Komen Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak meninggalkan Baghdad satu orang yang lebih faqih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata Syafi'i itu kasyams, kata. Mak Syafi'i itu bagi mentari, kata. Ini semua adalah hubungan yang begitu harmoni. Sebab itu maka patutnya tak timbul taksub mazhab. Sebab itu orang melihat khazanah Imam Abu Hanifah, khazanah Imam Malik, khazanah Imam Syafi'i, khazanah Imam Ahmad. Tapi masalah sekarang ni, bila dia mazhab Syafi'i, dia patutnya kata kau pegang tu mazhab Ahmad tu, pegang mazhab Syafi'i. Okeylah. Kami anggap kau tu dhaif. Tak apalah. Tapi ni tolak mazhab. Sebab dia anggap yang mazhab tu dia. Yang orang lain tu bukan mazhab. Ini adalah satu kekeliruan yang nyata. Tadi saya sebut tentang kalau orang kata ada ke qaul mazhab yang bercanggah dengan Quran. Bukan soal dia bercanggah secara jelas di sisi Tuhan ataupun tak. Tapi bercanggah pada penilaian mujtahid tu. Mujtahid yang lain. Macam-macam saya sebut tadi. Said Ramadan Al-Buti. Saya sebut dia Said Ramadan Al-Buti ni sebab Buti ni jadi rujukan. Diterima. Terutama orang mazhab Syafi'i di Malaysia ni. Pasal dia tulis kitab Al-Mazhabiyah. Kata As-Salafiyah, marhalah zaman dia Mubarakah ala mazhab Islami. So dia banyak rot yang Salafi ni, maka orang pakailah Buti ni. Buti itu sebut di dalam Al-Jihad fil Islam tu, dia apabila dia mengulas ayat Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'jiru hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Bila musyrikin minta perlindungan, maka lindungi dah dia sehingga dia mendengar kalam Allah dan hantar dia ke tempat yang selamat. Surah Taubah. Kata Al-Buti, ayat ini, dah 2 ayat ini jelas menyanggahi pendapat mazhab Syafi'i. Pada nilai dan mazhab Zahiri. Dia kata, sedangkan dia mazhab Syafi'i. Adakah kita kata Buti telah mendakwa dia lebih pandai daripada Syafi'i? Adakah dia keluar mazhab? Dia keluar mazhab ataupun dia telah jadi sesat barat masuk neraka? Ini adalah masalah orang-orang yang dangkal, yang bermain guli, mari main fiqh. Patutnya dia pergi main guli lah, tapi dia nak main fiqh. Fiqh adalah perbahasan. Di Malaysia ni, kalau mereka tengok perbahasan di peringkat kebangsaan ke apa, semua qaul kadang-kadang dibentangkan. Hatta negeri-negeri yang bentangkan macam-macam pendapat tentang ubat-ubatan semua, dia kalau terikat dengan mazhab Syafi'i saja, menjadi sempitlah pandangan itu. Dibuka dengan pandangan yang luas. Tiba-tiba bila orang pakai puak-puak ni, sebenarnya depa tak mau ulama, depa nak Quran hadis sendiri, faham sendiri. Depa sangka depa sama dengan Imam Syafi'i. Hampa tak mau pendapat Imam Syafi'i, hampa alim dengan Imam Syafi'i. Macam Dr. Rura kata, kita mau tanya, hang tolak pendapat Imam Malik, hang alim macam Imam Malik. Hang tolak pendapat Imam Abu Hanifah, hang alim pada Abu Hanifah. Bila dia nak pakai satu pendapat, 2-3 hari ni pendapat kenduri arwah ni. So mamanya. Dia awak keluar lah. Ni yang bagi pendapat kenduri arwah ni. Dia hafal dulu daripada kecil hafal Quran banyak ni. Ni yang Imam Nawawi, imam-imam yang bagi ni, dia tak hafal Quran lah. Dia tak pakai hafal hadis lah. Dia bukan hang berlawan dengan kami. Kau hang tu telah berlawan dengan imam-imam mazhab.
Itu realitinya. Dia bila ambil satu kaul, dia tunjuk, ini mimpi orang ni. Itu saya kata, ini orang yang bermain guli dah nak main fiqh. Fiqh bukan itu cara dia. Fiqh adalah soal dalil, hujah, tarjih. Bila kita kata qaul ini dhaif, bukan kita kata imam tu masuk neraka. Bukan kita kata imam tu tak pandai. Imam tu bodoh. Tak ada kaitan. Bila kita kata di qaul itu dhaif, bukan kerana qaul kita lebih sahih daripada qaul imam tu. Qaul itu dhaif dibandingkan qaul imam-imam yang lain yang setanding, setara ataupun lebih ramai, lebih berhujah, imam-imam yang mujtahid juga. Itulah masalah pentingnya untuk kita meluasi pembacaan. Merujuk bacaan. Nampak macam nak tambah? Nampak macam nak tambah lah. Dia sentiasa digambar-gemburkan seolah-olah macam ustaz ni Rora versus Imam Syafi'i. Sedangkan bukan Rora versus Imam Syafi'i. Imam-imam lain yang berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i. Lepas tu dia persoalan kita. Hang siapa nak pilih-pilih ni? Hang ni, who are you nak tarjih-tarjih ni? Saya bukanlah siapa-siapa. Tapi orang minta kita mengajar. Kita mengajarlah. Kebetulan pula Datuk Mufti lantik jadi AJK Fatwa. Adalah sikitlah kemampuan untuk buat penilaian dan sebagainya. Tapi kadang-kadang apabila kita membaca kitab fiqh, katalah kita tak mau tarjih. Tapi kalau kita baca kitab mazhab Syafi'i sendiri pun, kita akan berdepan dengan khilaf yang kita terpaksa buat pilihan. Kan? Kita terpaksa buat pilihan juga. Contohlah, kita buka kitab Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Dalam masalah sapuan kepala ketika ambil wudu. Berapa kali nak sapu? Kalau tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, 3 kali sapu. Tapi Imam Baihaqi dalam masalah ini, walaupun dia itu adalah kita boleh kata tonggak lah dalam hadis ketika dia menghuraikan ataupun menyusun kitab Sunan Kubra tu, jasa dia besar kepada mazhab Syafi'i kerana menghimpunkan riwayat-riwayat yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sebagai dalil. Tapi dalam masalah sapuan kepala, dia ada menyebutkan pandangan yang sedikit berbeza daripada pegangan mazhab dia. Dah ada 2 pendapat tu. Dah ada 2 pendapat. Katalah satu orang dia baca kitab Sunan Kubra, dalam masalah dia kata, saya nampak Imam Baihaqi ni punya pandangan tepatlah daripada pandangan ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Adakah dia sesat dalam masalah tu ataupun biadab dalam masalah tu? Baca kitab Majmu' pun sama. Imam Nawawi juga ada ikhtiarat dia. Takkanlah satu orang apabila mengikut Imam Ibn Hajar Haytami jadi elok, tiba-tiba ikut Imam Nawawi yang tak sama dengan Ibn Hajar Haytami tiba-tiba jadi sesat. Sedangkan dua-dua tu kita kata adalah ulama besar yang dianggap sebagai tonggak dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab itu saya melihat bila kita biarkan benda ini subur dalam masyarakat, tomahan demi tomahan, tuduhan demi tuduhan, serangan demi serangan atas benda yang tak jadi isu pun, ia akan memandulkan orang-orang yang ingin mengaji agama ataupun belajar agama. Kadang-kadang dia bersuka juga umat mandul ni sebab dia boleh ambil kesempatan kan? Mungkin. Tapi itulah, kita tak boleh biarkan. Kerana universiti-universiti, bila kita ada pengajian fiqh di universiti, peringkat tinggi lah, bukan dari sekolah dah sampai universiti dah, buat master, buat PhD, mestilah ada tarjihan, mestilah ada orang kata apa, pemilihan pendapat. Takkan kita tak bagi dengan kata, kau ni belum sampai lagi, kau belum mimpi jumpa Nabi lagi, kau jangan nak pergi tarjih-tarjih. Who are you? Itu yang kadang-kadang kita rasa macam kita nak bawa umat ni ke mana? Kan? Kita nak bawa umat ni terus menjadi mandom ataupun kita nak pergi kepada ke arah yang lebih akademik. Berikan dia ruang untuk dia berbahas, berikan dia ruang, tapi dengan disiplin lah. Maksudnya dengan, kita boleh kata sound argument, hujah-hujah yang valid. Jadi kalau dia telah memberikan hujah-hujah yang valid, kita tak setuju, kita bagi tahu kat dia, kita tak setuju. Kita bukan attack peribadi dia, tapi kita hanya sebut kita bertarung idea. Kan, kita sebut kita bertarung idea. Sebab tu Datuk Mufti selalu pesan kat kami, dalam masalah peribadi yang orang sebarkan aib tertutup pun semua ni, kita jangan masuk campur. Kita lebih kepada pergi kepada isu idea, hujah. Tengok pandangan dia. Kita tak setuju dengan pandangan dia, kita kritik pandangan. Dia tu nak belajar di mana ke, sijil apa ke, kita tak ambil kisah sangat. Sebab
Ni dah jadi mufti dah ni. Ada orang duk petikai lagi sijil dia. Kalau kita nak petikai sijil orang, kita boleh petikai sijil apa yang dia ada. Tapi kita tak boleh buat. Kita tak mau buat. Kerana ini bukan cara kita. Dan kita tahu, belajar ni bukan semestinya mesti ada sijil. Kerana ada orang dia belajar yang tidak formal dan menjadi alim. Banyak ada Pak Senawi je. Kan? Kita tak mau mainlah kad itu. Lagi orang marah kat saya pula. Orang kata saya berbangga-bangga. Demi Allah, ini bukan tujuan saya. Saya nak sebut, berhentilah mempertikaikan peribadi orang, serangan terhadap personal. Kalau kita nak bertarung hujah, bertarung idea. Inilah yang akan hatu burhanakum. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kadang-kadang kita duk pergi kata kat orang kataan yang tak elok dengan hinaan-hinaan. Dia, satu hari nanti apa-apa Allah patah balik kat kita. Dengan cara yang kita tersangka dan tak sangka. Hati-hati ya. Betul. Kita ni dah saya tak tahulah dah sejak lebih ke apa kan, tapi masih lagi panas dan ramai yang masih mengikuti lagi setia ni. Jadi kita tak payah sejuk-sejukkan lah. Kita panas-panaskan lagi kan. Dia selalu kalau forum ni dah penutup, dia nak kena cool down kan. Kita tak mau cool down. Kita tapi terus sejuk ya makanan kita ni. Kita panaskan dengan soalan. Dia sebenarnya macam ni je Ustaz Khairi. Buah last lah ni bagilah kan buah-buah tanggung ni sikit kan. Dia kata kebanyakan yang sebenarnya yang kata mazhab ni, yang ni mazhab Syafi'i, yang ni mazhab Syafi'i, hakikatnya tidak. Jadi bila dia nak buat kata yang kita buat ni salah, ini yang mazhab Syafi'i, yang dia buat tu hakikatnya tak. Jadi dia nak tutup lawan dia tu, dia nak apa lawan dia tu dia gunakan mazhab Syafi'i. Jadi mungkin nasihat dan juga irsyad ke apa ke bagilah kan supaya masyarakat kita dapat pencerahan. Wajib atas setiap kita termasuk ustaz-ustaz untuk mempelajari dan memahami sejarah penubuhan mazhab. Kita asalkan perkataan penubuhan tu saya tak suka guna. Sejarah kemunculan mazhab. Di awal-awal kalau kita tengok tidak dinisbahkan kepada orang, dinisbahkan kepada negeri. Mekah, Madinah. Kemudian kita ada mazhab Al-Ra'i Kufah, kita ada mazhab Ahlul Hadis Madinah. Hatta Al-Imam Syafi'i di awal-awal kita panggil qaul qadim, dia kata ana mazhabi, mazhab aku adalah mazhab fuqaha al-Madinah. Mazhab fuqaha al-Madinah. Apabila dia mempelajari, dia jumpa dengan Muhammad ibn Hasan al-Shibani, belajar mazhab Abu Hanifah, dan akhirnya dia keluar dengan pandangan dia, dan dia berpindah-pindah dan akhirnya di Mesir, dan dia ada mazhab dipanggil qaul jadid. Jadi itu yang perlu kita fahami. Dan berikutnya, kenapa mazhab tu boleh berkembang dan sebagainya. So bila dia berkembang kerana ada anak murid yang menyebarkannya, ya anak murid yang mengikut bagaimana cara mereka memahami dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi balik kepada apa yang disebutkan tadi, kalau kita lihat, jangan hanya mendakwa. Kita banyaknya ustaz, termasuk ustaz-ustaz lah, mendakwa ini mazhab Syafi'i, mendakwa ini mazhab Syafi'i, menyebabkan pengikut-pengikut juga menyatakan inilah dia memahami itu mazhab Syafi'i, sedangkan daripada mazhab Syafi'i jauh sekali. Jadi dia mendakwa ini mazhab Syafi'i, tapi bila kita ajar kepada masyarakat, kita buka kepada kitab-kitab Syafi'iyah, jadi kita tengok berlainan pula. So bila kita tengok berlainan, maka siapa yang malu? Mereka dan keluarga mereka yang malu dah. Jadi apabila kita tidak insaf, maksudnya kita ini tak merujuk sendiri, hatta yang menjadi cacat dalam masyarakat kita, ustaz kita sendiri tak mampu nak merujuk kepada kitab-kitab mazhab. Tak ada mana-mana ulama-ulama mazhab, hatta Abu Yusuf Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, sehingga dikatakan dia menyelisihi Abu Hanifah, sehingga berapa 2/3 daripada mazhab Abu Hanifah. Tak ada pula siapa menyatakan bahawasanya ini kurang ajar kepada guru dah. Al-Imam Al-Muzani juga ada berbeza pandangan dengan Al-Imam Al-Syafi'i, sedangkan dia itu belajar dengan Imam Syafi'i 20 tahun, melazimi Al-Imam Syafi'i, sehingga dia memandikan jenazah Al-Imam Syafi'i. Tapi ada berbeza pandangan. Semua tak ada apa yang terlepas. Hatta setiap ulama dalam mazhab pasti akan ada berbeza pandangan. Tinggal lagi kita perlu insaf dan adil dalam bab ni. Jangan berkata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini masalah kita.
Yang terakhir, ingat apa yang Allah sebut apabila menceritakan terhadap orang-orang yang diazab pada hari akhirat. Apabila mereka bertemu depan Allah Azza wa Jalla ni, mereka dahlah kena azab. Tapi mereka kata, wahai Tuhan, kami ni dulu dekat dunia, yang menyesatkan kami ni kubara'ana. Mereka lah adalluna sabil. Mereka lah yang menyesatkan kami daripada jalan. Kubara apa? Kubara. Kubara boleh jadi pemimpin. Pemimpin ada dua. Pemimpin politik dan pemimpin agama. So politik juga menyesatkan orang dengan dia punya kapasiti. Yang paling jahat ataupun paling teruk jika sekiranya pemimpin agama. Maka pengikut-pengikut yang kena azab ni tak gitu saja. Dia tak diam. Rabbana atihim di'faini minal adab wala'anhum la'nan kabira. Wahai Allah, wahai Tuhan, berikan. Engkau berilah kepada mereka 2 kali ganda azab. Jadi macam banyak kali saya sebut, benda ni bukan benda apa orang putih kata easy as A, B, C. Maksudnya kita kata tak apalah kalau kita buat, kalau betul dapat pahala, kalau tak betul tak adalah apa-apa. Dan setiap kalam kita akan ditimbang dan akan diuji, akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan mendakwa suatu benda yang kita tak tahu tentangnya. Yang satu, yang kedua, kalau sekiranya dia dah tak ada ilmu mendakwa ataupun dia memfitnah pula orang lain. Hak ni lagi besar. So kalau fitnah orang ni, tak payah nanti ustaz ajar, semua kita dah tahu dah kot. Fitnah orang ni berdosa besar lah. Kan? Tasawuf apa kalau kita fitnah orang? Kan? Kita duk belajar mazhab Syafi'i dan sebagainya, tetapi tak mengikut akhlak imam, tak mengikut akhlak ulama. Jadi hak ni adalah kebobrokan kita, kecacatan dalam masyarakat kita, bermula daripada hak yang atasnya. Dan kalau yang hak atas tu tak betul, hak yang bawah apatah lagi. Apa yang nak kita harapkan daripada pengikut-pengikut bawah yang kadang-kadang kesian. Ditipu oleh guru mentah-mentah. Kata orang ditipu di siang hari. Jenuh mereka nak backup pula tu. Nak backup pula tu. Dah lah tipu, backup pula. Dah backup pula. Kantoi lagi. So, okey. Apa? Kena tipu hidup-hidup, dah mati-mati dia percaya. Okey. Kita nak tamat Ustaz Ahmad. Nak tamat dah. Sikit tapi nak kempen satu buku ni. Lama apa ni? Buku Ma'al A'immah. Bagus buku ni. Ramai orang dah baca lah. Syekh Salman Audah. Dia cerita tentang Ma'al A'immah ni, cerita tentang mazhab yang 4. Siapa yang ada ni, dia baca buku ni Ma'al A'immah. Bagi ustaz-ustaz ataupun bagi mereka yang boleh baca Arab, dia baca bahasa Arab lah. Bagi yang tak boleh berbahasa Arab, ada bahasa lain? Bahasa Inggeris. In the Company of the Imams. Jadi it's a very good book talking about the 4 imam. So buku yang bagus, bercakap tentang 4 imam ni. So buku ni lama dah. Kita sama Audah pun dalam penjara sekarang. Mudah-mudahan Allah bebaskan dia. Jadi boleh baca buku ni. Kerana bagi yang malas nak berhujah tu tak payahlah. Tapi bagi kitanya, banyak tonton kita ni middle class. So middle class ni boleh baca buku ni. You can find this book in the Company of the Imams. So boleh Ma'al A'immah. Jadi boleh dapat buku ni. Tahu buku yang baik. So bahan bacaan. Banyak lagi buku lain lah, tapi buku ni bagus, ringkas. Ada bagus satu sebab dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. InsyaAllah kalau ada siapa-siapa kajian boleh keluarkan bahasa Melayu kan. Sebab Ramli baca bunyi Arab. Okey. Hadirin, hadirat sidang penonton, saya mohon maaf sekiranya kita ada terkurang dalam sepanjang sesi podcast kita pada kali ini. InsyaAllah ini bukan sesi podcast yang terakhir. Minggu depan ada, tapi di mana lokasinya tunggu. Apakah menunya nanti, mungkin minggu ni China, minggu depan India, Siam dan sebagainya, kita tak tahu. Itu semua mazhab-mazhab yang diiktiraf. Okay. Terima kasih kepada ketiga-tiga tokoh panel yang telah bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kami ucap terima kasih sekali lagi kepada Restoran Amber, Ismail Cui dari Lanzhou, utara China, insyaAllah.
Jadi mudah-mudahan Mainlah makan di sini. Tempat apa tu kan? Boleh mai makan di sini di depan KLCC, Bangunan Lembaga Getah Malaysia. Parking di belakang. Parking di belakang dan Very good food. Dan ini semua makanan yang diiktiraf oleh mazhab. Tidak ada yang tak halal. Yang penting halal. Bukan sembelihan kita. Sembelihan Muslim. Yang ni sembelihan yang berkitab. Okey, terlebih tu kurang kami mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang menonton dan memberi komen positif sehingga ke akhir rancangan. Sekian, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Jumpa lagi.